بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم وما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk hadir dalam majlis ilmu yang akan membahaskan tentang 73 kelompok ataupun firqah ataupun fahaman di dalam akidah. InsyaAllah sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan kita Al-Fatihah. Muka surat 95, buku baru. Bab yang keempat, sejarah ringkas fahaman Syiah. Jadi dia mulakan dengan Syiah sebab paling masyhur, paling menonjol lah. Walaupun yang mula-mula muncul tu bukan Syiah, Khawarij, tapi bibit-bibit Syiah tu sudah ada. Fahaman Syiah. Erti Syiah dalam bahasa Arab adalah pengikut. Secara bahasa, Syiah tu pengikut atau kelompok. Syiah Ali. Syiah Ali berarti menurut bahasa Arab pengikut Ali, maksudnya pengikut Sayyidina Ali. Ini adakah benar mereka ni pengikut Sayyidina Ali? Dari zahirnya memanglah pengikut Sayyidina Ali. Tapi nanti jangan sampai bila maknanya pengikut Sayyidina Ali, okey, Sayyidina Ali kan memang sahabat Nabi, menantu Nabi, so pengikut dia mestilah apa? Betul tak? Sayyidina Ali betul, pengikut belum tentu lagi. Pengikut belum tentu lagi. Sebab ukuran kita ukuran kita bukan hanya sekadar siapa yang kita ikut, apa yang kita ikut. Apa yang kita ikut. Jadi kalau mengatakan pengikut Sayyidina Ali, tapi betul ke mengikut apa yang Sayyidina Ali pegang? Cuma klaim kata pengikut Sayyidina Ali tetapi tidak berpegang seperti apa yang dipegang oleh Sayyidina Ali, so tak ada makna lah. Sebab kan bila kita contohnya kita klaim saya pengikut mazhab Syafi'i, itu dah nampak betul ke tu? Betul ke dia ikut mazhab Syafi'i? Ke dia klaim saja ikut mazhab Syafi'i? Tak kira Asy'ariyah sekalipun, saya pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, saya pengikut Asy'ariyah, betul ke dia ikut? Klaim semua orang boleh klaim, tapi kena tengok dua-dua lah. Kena tengok dua-dua. Bila kita tengok amalan-amalan ataupun fahaman atau i'tiqad dia macam mana. Ini kalau bercanggah dengan Sayyidina Ali sendiri, maka klaim je lah pengikut Sayyidina Ali, padahal Sayyidina Ali sendiri tak pernah berfahaman begitu. Cuma mungkin asalnya itu mereka di pihak Sayyidina Ali, dan akhirnya mereka membuat beberapa pemahaman-pemahaman yang baru, i'tiqad-i'tiqad yang baru. Tetapi erti kaum Syiah menurut istilah yang dipakai dalam lingkungan umat Islam ialah kaum yang beriktikad bahawa Sayyidina Ali, beliau tu karramallah wajhah. Karramallah wajhah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Apa sebab? Macam-macam. Ada yang mengatakan dia ni tidak pernah melihat kemaluan ni semua hidup, macam-macam lah pendapat. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Tapi kadang-kadang wajah boleh bermaksud zat lah.
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kan. Wajah bermaksud zat. Allah mudah-mudahan Allah memuliakan dia. Wajah tu bahagian zat yang paling mulia. Manusia lah. Allah tak ada muka. Kecuali dot. Adalah boleh je radhiyallahu ta'ala anhu karamallahu wajhahu dua boleh, tak ada masalah. Adalah orang yang berhak menjadi khalifah pengganti Nabi kerana Nabi berwasiat bahawa pengganti beliau sesudah wafat adalah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Boleh katalah kot, wallahu alam, sebab Syiah sendiri pecah banyak. Ini antara yang paling ringan, antaralah yang paling ringan. Dia kata sebenarnya yang layak menjadi khalifah setelah Nabi wafat adalah Sayyidina Ali. Itu je. Tak lebih daripada itulah kot. Itu kalau itu maknanya agak ringan lah. Kemudian daripada situ nanti munculnya dia punya cabang-cabang tu. So bila Sayyidina Ali yang lebih layak, bererti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhum merampas. Yang lebih teruk lagi dah rampas kafir. Lepas tu yang lebih teruk lagi, Sayyidina Ali bukan saja khalifah pengganti Nabi, bahkan lebih mulia daripada Nabi. Sebenarnya Nabi Sayyidina Ali sini yang layak jadi Nabi. Jibril tersilap bagi wahyu bagi kepada Nabi, patutnya bagi kepada Sayyidina Ali. Ya, itu lagi melampau dah. Lebih melampau lagi Tuhan tu. Sayyidina Ali itu jelmaan Tuhan. Dia asal sikit je. Syaitan ni kan mula-mula kecil je, tapi dia punya cabang-cabang itu pergi jauh. Buka satu kebatilan, terbuka semua pintu batil. Kelanjutan dari i'tiqad ini, maka khalifah-khalifah pertama, kedua dan ketiga, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu adalah khalifah yang tidak sah, perampas-perampas yang berdosa kerana mengambil pangkat khalifah tanpa hak dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nanti ada didatangkan dalil-dalil lepas ni. Yang tuduh perampas pula dah. Dah tuduh perampas. Maka inti dari fahaman Syiah selanjutnya adalah pangkat khalifah pengganti Nabi sesudah Nabi wafat diwarisi oleh ahli waris Nabi dengan jalan tunjukkan dari Nabi yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengganti baginda sesudah baginda wafat adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, iaitu saudara sepupu Nabi, menantu Nabi, pahlawan Islam yang berani, salah seorang dari 10 sahabat yang telah dikhabarkan oleh Nabi akan masuk syurga. Barang siapa yang tidak menerima faham ini adalah orang terkutuk kerana tidak mahu menuruti wasiat Nabi. Jadi itulah antara dia punya alasan-alasan dia. Tak boleh panjang-panjang ni. Ini pun dia akan hurai lah. Dia akan huraikan dalil apa semua. Sebab ni paling panjang sampai 100 lebih, 150 lebih silap saya. Ke 170 lebih. Tentang apa ni? Syiah ni 170 sampai 173. Bab 4, bab 7. Dia bahas daripada bab 4 sampai bab 7. 169 panjang, sekat 100 lebih 50 muka surat. B. Khalifah yang dalam istilah Syiah yakni imam adalah pangkat yang tertinggi dalam Islam dan bahkan salah satu rukun dan tiang Islam. Kerana itu tidak mungkin pangkat itu dibiarkan begitu saja dan diserahkan kepada pilihan rakyat. Imam harus ditunjuk oleh Nabi atau imam-imam yang lain. Ditunjuk pula oleh imam itu. Orang-orang yang memilih khalifah dengan jalan syura, musyawarah adalah orang-orang berdosa. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu satu lagi nak bahas tu. Khalifah ni kalau secara bahasa maksudnya pengganti. Khalifah tu pengganti, successor, pengganti. Maknanya bila Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, maksudnya itu malaikat kata ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Macam mana malaikat boleh tahu ada manusia ni boleh
Bukan manusia lah, khalifah tu boleh menumpahkan darah dan buat kerosakan dan menumpahkan darah. Sebab dah ada contoh, iaitu jin lah. Dari yang masyhur lah, jin sudah pun menempati bumi sebagai khalifah bumi ketika itu, dan dia telah merosakkan lah, sebab kerosakan dan menumpahkan darah. So Allah Ta'ala nak cipta khalifah, pengganti bagi jin. Ya. Maka malaikat ingatkan daripada jenis yang sama lah. Allah kata inni a'lamu ma la ta'lamun. So khalifah menurut secara bahasanya pengganti. So di sini maknanya pengganti yang mengganti Nabi itu mestilah Sayyidina Ali, tak boleh selain Sayyidina Ali. Tak boleh dipilih dengan cara mesyuarat dan sebagainya lah. Sebab nantilah kita baca. C. Khalifah atau imam itu menurut faham Syiah adalah maksum. Maksum terpelihara, artinya tidak pernah membuat dosa dan tidak boleh diganggu gugat dan dikritik, kerana ia adalah pengganti Nabi yang sama kedudukannya dengan Nabi. Maksum terpelihara lah, secara bahasanya dipelihara daripada melakukan segala dosa. Ini tiga sebenarnya, iaitu dosa, kufur, dosa dan kazib. Maksum kalau dalam pembahasan akidah, Nabi itu maksum berarti terpelihara daripada kufur, maksiat ataupun dosa dan kazib. Dia ada khusus dia punya bab kazib ni. Bab kazib dia terpelihara, walaupun kazib itu dosa juga sebenarnya, tapi dia datang jadikan satu lagi poin sebab ada pembahasan khusus tentang kazib bagi Rasul. Sebab Rasul kan menyampaikan berita. Jadi menurut Syiah, khalifah pengganti Nabi pun maksum juga. Ini tantangan ahli sunnah, nanti dia akan bahas insya-Allah. Di khalifah atau imam masih mendapat wahyu dari Tuhan walaupun tidak dengan perantaran Jibril, dan wahyu yang dibawa itu wajib ditaati. Imam-imam kaum Syiah mewarisi pangkat Nabi atau jabatan Nabi walaupun ia bukan Nabi. Wahyu tak ada masalah dalam Quran kan. Allah Ta'ala mewahyukan kepada lebah, mewahyukan kepada Siti Maryam. Wahyu maknanya semua orang boleh dapat wahyu dalam erti kata ilham. Tapi kalau wahyu yang khusus, itu kan para nabi dan para rasul saja. Tapi menurut Syiah, ya wahyu maksudnya disamakan wahyu yang disampaikan kepada Nabi. Kalau kita wahyu-wahyu yang bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran mewahyukan kepada lebah tu, tak macam mana ayat dia tak ingat lah. Jadi mewahyu juga, maksudnya mengilhamkan. Tapi di sini dia maksudkan wahyu seperti mana wahyu yang diperolehi oleh para rasul kepada khalifah tadi. Itulah inti dari faham Syiah, walaupun banyak yang lain menjadi kelanjutan dari fahaman itu. Ini asal. 4 poin ni adalah asal daripada fahaman Syiah. Munculnya Syiah kerana 4 perkara ni lah. Keterangan yang keliru. Keliru biasanya bahasa Indonesia keliru yang salah. Yang keliru yang salah. Kalau kita keliru tu confuse kan. Kalau Indonesia keliru maknanya salah. Ada beberapa orang kaum orientalis, mustasyriqin. Mustasyriqin ni maksudnya orientalis. Orang yang orang-orang barat yang suka menyelidiki dan menulis soal-soal Islam. Dikaji Islam. Yang menerangkan bahawa faham Syiah itu adalah faham yang mencintai Sayyidina Ali atau orang-orang yang mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i kata. Imam Syafi'i kata kalaulah Syiah itu mencintai Sayyidina Ali, maka aku pun Syiah juga. Dapat kat Wahbi tengok tu, Imam Syafi'i Syiah. Keterangan ini keliru, salah lah maksudnya, kerana kaum Ahlus Sunnah dan bahkan seluruh umat Islam mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait ni keluarga Nabi, keluarga Nabi. Khususnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah terbukti dengan doa salat seluruh umat Islam, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah selawatilah. Kita bahasa Melayu selawatilah.
Salawat itu sebenarnya asal dia bahasa Arab salawat. Salawat itu jamak atau plural daripada as-salat. Salat lah. Salatun. Salatun, salatani, salawatun. Itu akhirnya orang Melayu jadi selawat. Biasalah musyawarah jadi mesyuarat. Itu biasa. Orang Melayu dia ubah sikit. Dimelayukan kita kata. Jadi salawat itu jamak atau plural lah daripada as-salat. As-salat tu secara lughah bermakna doa. Bermakna doa secara hakikatan. Lughatan, hakikatan makna doa. Kalau syar'an ataupun majazan lughah dipanggil banyak nanti dia pecahan lagi. Allah selawat kepada Nabi, malaikat selawat kepada Nabi, kita selawat kepada Nabi, Allah selawat kepada kita. Dia ada 4 pembahasan tu. Ringkasnya kalau selawat yang kita Melayu kata selawat tu maknanya solat Allah kepada Nabi. Allah memberikan rahmat makrunan bitta'zim kepada Nabi SAW, rahmat yang diiringi dengan ta'zim. Kalau malaikat selawat kepada Nabi, kan ada ayat tu kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat dan Allah selawat kepada Nabi. Maksudnya kalau Allah selawat kepada Nabi, maksudnya Allah memberikan Nabi rahmat yang diiringi dengan ta'zim, rahmat ta'zim, makrunatan bitta'zim. Malaikat berselawat kepada Nabi, masyhur jumhur kata istighfar. Cuma Imam Dusuki, Syekh Imam Dusuki dalam Hasyiah Alam Barahin tu dia kata, tahqiq kata malaikat sama dengan kita, bukan istighfar. Iaitu kita dan malaikat berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi. Itu makna kita selawat di sini kan. Ya Allah selawatilah atas, maksudnya ya Allah berilah rahmat ta'zim kepada penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu makna selawatilah tu maksudnya ya Allah berilah rahmat ta'zim. Dan kalau Allah selawat kepada kita, contohnya kan ada yang berkata man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Siapa salat kepada aku sekali, Allah selawat kepada dia 10 kali. Maknanya Allah selawat kepada kita apa pula maksudnya? Allah beri kita rahmat, tapi ghairu makrunatin bitta'zim. Beza dia. Rahmat kepada Nabi makrunatan bitta'zim. Kalau kita tak ada, rahmat biasalah, rahmat biasa. Itu makna selawat orang Melayu. Kemudian poin dia di sini wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga kepada ali. Ali itu keluarga. Ali itu maksudnya keluarga. Dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ulama khilaf apa maksud keluarga Nabi. Banyak pendapat, ringkasnya ada yang ali bermakna umum, ada ali bermakna khusus. Kalau ali bermakna khusus, khilaf juga. Kita mazhab Syafi'i kata Bani Muttalib dengan Bani Hashim. Bani Muttalib dengan Bani Hashim itu ahli yang khusus, keluarga Nabi yang khusus, yang bersilsilah lah. Satu lagi yang umum, semua orang yang beriman keluarga Nabi SAW. Semua orang beriman itu ahli Muhammad. Itu umum. Ada khilaf panjang, tapi itu ringkasnya. Tak dan lah kita nak bagi detail-detail nantilah pengajian lain. Dan tersebut dalam kitab hadis, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan wa Fatimata wa Hasanan wa Husainan. Dia ha tu terpisah dengan sin. Wa Husainan. Hasan Husain. Husain tu tasghir bagi Hasan. Sirat tasghir dia panggil. Semua sirat kalau ditasghirkan jadi wazan fu'ailun. Wazan fu'ailun. Hasanun Husainun. Jamalun Jumailun, Nasirun Nusairun, Amar Umair, Hamid Humaid. Semuanya itu wazan tasghir. Zabir Zubair dan sebagainya. Jadi Allahumma haula'i ahli. Rawahu Muslim. Ya ke? Haslim tu sini. Cetakan insya-Allah. Rawahu Muslim. Ha tu disambung dengan sin. Ni dalam yang barulah, yang siapa yang baru tu banyak betulan ni. Takut pening. Dipatutnya rawahu ha bulat asing, batu Muslim. Artinya batu dia ada syarah Muslim Jassas tu, jihaz apa tu. Susah nak baca kalau dah salah cetak ni.
Artinya Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, maka beliau berkata, ya Allah, mereka inilah keluarga aku. Hadis riwayat Muslim dan syarah Muslim. Syarah Muslim Imam Nawawi yang masyhur. Jadi daripada ni inilah dikatakan keluarga Nabi, maknanya ulama kata ini yang khusus. Dan tersebut adalah hadis Bukhari dan Muslim. Biasanya kan kalau keluarga ni dia daripada lelaki. Masalahnya Sayyidina Ali dia bukan anak Nabi, Sayyidina Ali dia sepupu Nabi. Mungkin dipandang atas lagi lah. Bila sepupu maknanya sama pakcik dengan tu atas Abdul Muttalib. Kan mana? Abi Talib bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itulah dia punya core dia lah. Betul pecah Abdullah, Abu Talib, Abdullah lahirkan Nabi, Abu Talib lahirkan Sayyidina Ali, dia sepupu. Sebab Abdullah dengan Abu Talib dia beradik ya. So Nabi dengan Sayyidina Ali sepupu. Dan anak Nabi Siti Fatimah. Siti Fatimah dikahwinkan dengan pakcik dia lah Sayyidina Ali. Selalunya keturunan tu dia yang biasa anak lelaki kepada seseorang tu lah, dari situ dia punya silsilah, dikatakan keluarga tu daripada lelaki. Sebab tu Nabi Isa tidak dikatakan Bani Israel, sebab dia daripada Siti Maryam. Tak ada bapa yang tidak ada bapa yang berdarah Yahudi ataupun Israel. Siti Maryam tak ada bapa. Walaupun Siti Maryam tu Israel pun, tapi perempuan tak dikira sebagai. Sebab tu dalam surah As-Saff tu kan, Nabi Musa kata apa? Iz qala Musa liqaumihi ya bani Israel. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya Bani Israel. Tapi kalau Nabi Isa, iz qala Musa li bani Israel. Iz qala Isa ya bani Israel. Dia tak kata qaumi, ya qaumi. Macam ayat dia, iz qala Musa li bani Israel ya qaumi, wahai kaumku. Tapi Nabi Isa dia tak kata ya qaumi, dia kata ya bani Israel. Sebab tak sabit dia punya keturunan dengan Bani Israel. Sebab bapa dia tak ada bapa. Nabi Isa tak ada bapa. Mak, walaupun mak berbangsa keturunan takkan diambil daripada mak. Tapi di sini pada Nabi dikira di situlah. Mungkin khusus untuk Nabi, Siti Fatimah itu dikira keturunan atau diambil daripada Abdul Muttalib. Itu dia kata selalu, Imam Syafi'i kata keturunan Nabi Bani Abdul Muttalib dengan Bani Hashim. Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf. Betul? Itu pun satu pembahasan jugalah. Nabi anak lelaki tak ada anak, berziarat daripada anak lelaki semuanya meninggal. Itu hikmah. Tak tahulah kalau Nabi ada anak lelaki, Nabi wafat meninggal anak lelaki, perang besar lagi ya. Baru sepupu ya, baru menantu saja kan dah jadi Syiah. Belum bagi anak. Itu hikmah Allah Ta'ala. Dan tersebut adalah hadis Bukhari dan Muslim an Sa'din anin Nabi. Dia banyak type salah. Anin Nabi, an tu nun patutnya dijauhkan daripada alif. An Sa'din anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Aliyin ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun. Harun nun tu jauhkan min Musa. Ditulis itu Haruna min Musa. Nun tu patutnya pisah dengan min. Dia terlupa nak tekan space bar. Typist dia lupa nak tekan space bar, atau laju sangat tekan tapi tak kena, atau komputer lama. Harun min Musa. Rawahul Al-Bukhari, ha campur dengan alif. Bukan Bukhari lagi jadinya, binari jadinya. Rawaha la binari. Wasal mim pun hilang Muslim. Tambih lah, peringatan, takut orang dia refer apa dia nak cari. Sepatutnya rawahu al-Bukhari wal Muslim. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, dalam syarah Muslim. Safhah apa semua tu blank, jilid dengan safhah.
Artinya dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah kepada Ali, apakah engkau tidak suka kalau engkau ditempatkan di sisiku serupa dengan tempat yang diberikan kepada Nabi Harun di sisi Musa? Hadis riwayat Bukhari dalam Sahih dan Syarah Muslim. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhahu diakui oleh Nabi sebagai ahli keluarga baginda dan diakui oleh Nabi bahawa kedudukannya di sisi Nabi sama dengan kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Hadis Sahih Bukhari tu. Alangkah tingginya darjat baginda, maksudnya Nabi Harun lah. Baginda Sayyidina Ali kan penting kan, dia pun panggil Sayyidina Ali baginda juga. Alangkah tingginya darjat baginda, betul? Buku lama sama. Buku lama baginda juga. Tulis situ. Mana kesalahan-kesalahan yang mungkin berlaku dalam kitab ni, saya terpaksa betul kan. Takut ya, besok baca aku dah belajar ni. Alangkah tinggi darjat baginda, maksudnya Nabi Harun lah kan. Takkan baginda, biasanya jarang kan digunakan baginda kepada selain Nabi. Kita baginda untuk Nabi SAW kan. Tak tahu ke baginda guna untuk sahabat ke? Ada? Baginda tak guna kan? Jadi di situ maksudnya dia nak kata tingginya darjat Nabi Harun di sisi Nabi Musa bermakna tingginya juga darjat Sayyidina Ali di sisi Nabi SAW lah. Di sini adakah tingginya darjat beliau? Buku lama. Buku lama macam okey sikit lah. Semua pakai buku baru ke? Baru kuning? Kuning? Lama? Tak, dia ada yang lama punya. Yang lama ni kena warna coklat pun ada. Yang macam ni tapi warna coklat kan? Ada? Ke semua baru? Semua kuning? Tu lama tu. Tu bagus. Sama beliau Alangkah tingginya darjat beliau. Baginda juga. Baginda juga. Saya punya yang lama ni darjat beliau. Yang buku lama beliau lah, di sini baginda. Itulah dia, kita tak pakai kan untuk baginda untuk Sayyidina Ali. Lagi kan dia kata pengarang ni pun Syiah juga. Dan pula hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia mendoa dalam khutbah-khutbah Jumaat begini, wardallahu ma'an. Nampak tu, salah juga tu. Mana wardallahumma an Laythi bani Ghalid imamil masjid. Ayah saya tak kata ni. Alif tu dia asing betul. Imam betul alif al-masyariq wal magharib. Al-imam betul jauh, al-masyariq wal magharib. Disambung terus. Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Ni khutbah hadir lah kot dekat Indonesia lah. Kita wardallahumma ala ashabi Rasulullah ataupun khulafa Umar Bakar kan. Sebut secara umumnya kalau di Selangor lah, kalau di KL disebut Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Ini di Indonesia. Masalah kalau dikaitkan dengan negara dia, kita kena faham lah. Artinya ya Allah berilah keredaan untuk pahlawan Bani Ghalib, imam yang masyriq dan maghrib, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Apakah dengan membaca selawat yang menunjukkan kecintaan kepada Ahlul Bait, dan apakah kerana kita mendoakan Sayyidina Ali dalam khutbah ia akan menjadi seorang Syiah? Tidak. Sekali lagi tidak. Kerana cinta kepada Ahlul Bait dan khususnya mencintai Sayyidina Ali adalah i'tiqad dan fahaman kaum Ahli Sunnah wal Jamaah juga. Cinta dan selawat tidak melazimkan dia mesti dilantik menjadi pengganti Nabi dan orang lain dituduh sebagai perampas.
Cinta. Cinta. Disuruh cinta Ahlul Bait bukan bermakna mesti jadi khalifah. Tak lazimlah benda tu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah bukan Syiah dan bukan imam kaum Syiah sahaja. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, Hasan dan Husain cucu-cucu Nabi radhiyallahu taala anhuma, dan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu bukanlah kaum Syiah kerana mereka itu tidak sepahaman dengan kaum Syiah. Maknanya keluarga Nabi itu sendiri bukan kaum Syiah. Mana Syiah ini ada satu kaum yang mereka mendakwa mereka mengagungkan, menganggap khalifah, memuja keluarga Nabi. Padahal keluarga Nabi itu sendiri bukan Syiah. Sejarah telah membuktikan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha ikut membai'ah, yang mengangkat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala menjadi khalifah yang pertama, walaupun agak sedikit terlambat. Dia kerana ada dia punya pembahasan semua, saya tak nak jelaskan di sini sebab semua dia akan cerita panjang. Lambat sikit sebab menguruskan jenazah Nabi. Dalam hadis Bukhari pun cerita. Ini sebelah ni dia akan cerita. Yang kedua, Sayyidina Ali karamallahu ikut membaiat khalifah yang kedua, iaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali karamallahu membaiat Sayyidina Uthman khalifah yang ketiga, walaupun beliau termasuk salah seorang calon untuk itu dan termasuk salah seorang anggota pemilih. Dia baiat Sayyidina Umar, dia baiat Sayyidina Abu Bakar, dia baiat Sayyidina Umar, dia baiat Sayyidina Uthman. Tiga. Kalau perampas kurang-kurang seorang lah. Seorang, lepas tu dia rampas balik lah. Tak. Yang kedua pun dia baiat lagi. Yang ketiga dia baiat, lepas tu baru dia jadi. Beliau tidak mencalonkan dirinya dan tidak memilih dirinya. Andai kata ada wasiat Nabi SAW kepadanya bahawa yang harus menjadi khalifah sesudah Nabi adalah dia sendiri, tentulah beliau tidak akan membaiat Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman. Aku khalifah lah, Nabi sini wasiat. Maknanya dalil yang digunakan oleh Syiah itu Sayyidina Ali sini tak guna. Sayyidina Ali sini tak gunakan dalil itu yang dah Nabi cakap kat dia tu. Nabi cakap kat aku lah, aku ni macam Harun tau. Engkau bakar tak ada pun. Aku ni dah macam Harun, macam kan, kepada Nabi Musa. Partner kan. So akulah yang paling layak. Ni tak, biar lu sama bakar jadi, biar Sayyidina Umar siap baiat lagi, Uthman, lepas tu baru jadi khalifah. So dia sini tak gunakan dalil tu untuk diri dia lah. Tiba-tiba kaum Syiah gunakan dalil tu untuk kata Sayyidina Ali sepatutnya layak. Orang yang diangkat tu sendiri pun tak gunakan dalil tu. Ini maknanya, tapi hati-hati kalau nak berdebat dengan Syiah, hati-hati. Satu dia taqiyah, satu kalau ulama ni jangan. Bukan calon-calon orang juga. Pernah berlaku perdebatan antara ahli sunnah dengan Syiah. Kita zahirnya lah kemenangan tu berpihak pada dia. Guna taktik debat, taktik jidal. Ini sebenarnya tak mendatangkan apa-apa hasil pun sebenarnya. Tapi itulah, gatal juga nak berdebat kan. Ahli sunnah pun akhirnya orang kadang mahir dalam bab berdebat ni. Dia ada teknik dia. Jidal ni ada teknik dia. Jadi zahirnya menampakkan macam dia menang. Antaranya itulah bila kita tak boleh jawab beberapa persoalan yang ditimbulkan, bila ulama kita tak boleh jawab, dianggap kalah. Itu persepsi orang awam. Orang awam dia kau kena jawab. Macam mana pun kau, dia tak faham jawapan tu, kau jawab. Tak jawab saja, mana kalah lah tu. Ya, ada soalan-soalan yang kita tak boleh jawab. Memang tak perlu, soalan itu sendiri pun sudah salah kadang-kadang. So tak perlu kepada jawapan. Tapi orang awam apa dia tahu, dah tanya, jawab lah. Tak jawab, kalah. Itu kadang-kadang orang tanya saya macam-macam soalan, WhatsApp semua saya. Aduh, macam mana nak jawab ni? Jawab panjang berjela-jela ni jadinya. Terpaksa kena faham ni dulu, makna ni dulu baru boleh sampai kepada jawapan tu. Nantilah insya-Allah. Di sini dia akan berhujah juga dengan segala dalil-dalil Syiah lah.
So bahaya, jangan cuba debat dengan ulama dia. Bukan Syiah saja, semua Wahabi ke apa ke, yang mana yang mahir, kita awam kita diam je. Biar sesama ulama yang andai kata ada wasiat itu, tentulah beliau kemukakan kepada sahabat-sahabat yang berkumpul di Sakhifah Bani Sa'idah untuk memilih khalifah yang pertama. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mengetahui bahawa Nabi SAW sebelum wafat tidak ada berwasiat bahawa khalifah sesudah beliau meninggal adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam kitab hadis Bukhari iaitu kitab yang dianggap oleh umat Islam sebagai kitab yang kedua sesudah Al-Quran tersebut, begini. An Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kharaja min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi waj'ihi alladhi tuwfiya fihi. Faqala an-nasu ya Aba Hasan kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala asbaha bihamdillahi bari'an fa akhadha bi yadihi Abbas ibn Muttalib faqala lahu anta wallah ba'da thalathin Abdul Asa wa inni wallah la ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawfa yatawaffa min wajhihi hadza inni la a'rifu wujuha bani Abdul Muttalib 'inda al-maut idhhab bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falnas'alhu fi man hadhihi al-amr in kana fina 'alimna dhalika wa in kana fi ghairina 'alimnahu fa awsa bina faqala ali inna wallah la in sa'alnaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famana'naha la yu'tinaha an-nasu ba'dahu wa inni wallah la as'aluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bukhari. Artinya dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma keluar beliau mengkhabarkan bahawasanya Ali bin Abi Talib tinggal gitu. Ali bin Talib begini. Ali bin Abu Talib bin Abi Talib keluar dari rumah Nabi ketika beliau sakit dan wafat. Maka orang bertanya kepada Sayyidina Ali, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, alhamdulillah baginda beransur sembuh. Pada ketika itu dipegang tangan Sayyidina Ali oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu lalu berkata, apa ni, Abbas bapa kepada Abdullah bin Abbas, dan dia juga apa ni pak cik kepada Sayyidina Ali. Engkau sesudah 3 hari lagi akan menjadi hamba tongkat, yang ini akan diperintah oleh orang lain. Demi Allah saya tahu bahawa Rasulullah SAW akan wafat dalam saat ini. Saya tahu keadaan muka anak-anak Abdul Muttalib pada ketika akan wafat. Mari kita masuk kembali kepada Rasulullah SAW dan kita tanyakan kepada baginda siapakah gerangan yang akan memegang jawatan ini sesudah baginda meninggal. So Abbas kata, apa ni, nampak gaya macam Nabi dah nak wafat. Dia kata dia kenal lah kebanyakan anak cucu-cucu Abdul Muttalib ni kalau nak meninggal, rupa dia dah nampak lah tanda-tanda. Sayyidina Abbas kata, jom kita pergi tanya. Hamba tongkat ni peribahasa lah, maknanya dia akan diperintahkan. Hamba ke tongkat, orang yang diperintah, bukan yang memerintah. Maka Sayyidina Abbas minta tanya, siapa kalau Nabi wafat siapa nak ganti? Kalau kepada kita diserahkan maka kita sudah tahu, dan kalau kepada orang lain maka kita pun sudah tahu, atau kita desak baginda mewasiatkan untuk kita. Ini Abbas. Sayyidina Ali menjawab, kalau kita minta dan Nabi tidak memberikannya, maka jabatan ini selamanya tidak akan memintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita minta dan Nabi tidak memberikannya, maka jabatan atau jabatan ini selamanya tidak akan tengok Arab dia. Insya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famana'naha la yu'tina an-nasu ba'dahu wa inni la wallah la asalha Rasulullah. Okey, maksudnya saya terjemah yang Arab. Kalaulah kita minta kepada Nabi, Nabi tak bagi, nanti sampai bila-bila pun orang takkan bagi. Sebab Sayyidina Ali punya kecerdikan. Ya, ada 2 kemungkinan. Bila minta nak jadi khalifah lah ni kan. Sahabat ke jom kita minta. Sebenarnya kita kalau kita minta ada 2 kemungkinan.
Sama ada Nabi bagi atau Nabi tak bagi. Kalau Nabi bagi, okey. Nabi tak bagi. Bahkan kalau Nabi tak bagi, maknanya bukan aku saja, seluruh keturunan takkan boleh jadi khalifah. Itu akibat dia. So dia kata, Allah aku tidak akan minta. Takkan minta. Sayyidina Ali dia bijak, dia pandai. Kan? Maknanya kalau orang yang kurang bijak sikit, confirm lah si Nabi si bagi ni, dia tak fikir kemungkinan Nabi tak bagi tu, tak fikir. Kalau Nabi tak bagi, dia kata sampai ni yang bahasa Arab dia lah, saya terjemahkan bahasa Melayu tu pening sikit terjemahan. Dia kata la yu'tinaha an-nasu ba'dah. Maknanya kalau famana'na la yu'tina. Maknanya kan Nabi mencegahnya, maka manusia tidak akan memberikan jawatan itu kepada kita setelahnya. Maksudnya kalau sila-sila begitu tak boleh, habis sampai kiamat tak boleh. So tak minta. Itu terjemahan yang sebenar. Terjemahan dia pening sikit. Terjemahannya macam ni. Maka jawatan ni selamanya tidak akan diberikan oleh manusia kepada kita. Faham? Tidak akan diberikan kepada keturunan Nabi. Jadi terjemahan tak betul. Tak faham susah ni. Selamanya tidak akan memintanya kepada Rasulullah itu. Selepas itulah dia beritahu, dan aku tidak akan memintanya kepada Rasulullah. Itulah sekali. Maknanya kalau kita minta daripada Nabi dan sekiranya Nabi tidak memberikannya, maka manusia tidak akan memberikannya kita sampai bila-bila. Dan aku takkan minta kepada Rasulullah bab ni. Itu terjemahan dia. Nyatalah dalam keterangan yang disebutkan dalam kitab Bukhari ini bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah menerima wasiat dari Nabi untuk menjadi khalifah yang pertama. Bahawa Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas dan Ibnu Abbas qarib Nabi yang terdekat. Qarib ni keluarga terdekat. Qarib maksudnya qurbah. Maksudnya keluarga yang terdekat. Zawil qurba dia kan. Qurba tu yang kali keluarga yang dekat. Tidak pernah meminta-minta jabatan atau jawatan lah kita Malaysia, jawatan khalifah kepada Nabi SAW. Dapat juga dipetik dari keterangan ini bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu bukanlah orang yang berfaham serupa faham Syiah yang mengiktikadkan bahawa jawatan imam adalah dari tunjukkan Nabi, maksudnya daripada arahan Nabi, dan bahawa beliau ditunjuk oleh Nabi untuk jawatan itu, Kerana itu dapat disimpulkan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala bukan pengganut faham Syiah, bukan termasuk golongan Syiah dan bukan imam kaum Syiah saja, tetapi imam kaum Ahli Sunnah wal Jamaah dalam erti yang luas. Macam Nabi Isa lah. Nabi Isa dipertuhankan, bukan berarti Nabi Isa tu terpaksa ngaku aja Tuhan dan dia anggap Tuhan. Nabi Isa bebas daripada fahaman tersebut lah. Dia tak ada kaitan langsung pun. Dia itulah dia maknanya yang kena diuji oleh Allah Ta'ala. Dua pengikut Nabi Isa dan pengikut Sayyidina Ali. Satu menganggap Nabi Isa Tuhan, satu menganggap Sayyidina Ali. Macam-macam lah. Ada yang kata Tuhan pun ada, ada yang kata Nabi pun ada, ada yang kata khalifah. Kalau sekarang khalifah yang keempat, itu kita Ahli Sunnah pegang itu. Memang dia khalifah yang keempat. Abu Zar apa tu? CS apa CS? Customer service. CS apa CS? Ada yang tahu? Pelik-pelik ya. Ada orang Malaysia ni. CS. Dia tak panggil C, dia C. Membai'ah ni berjanji setia. Bai'ah tu berjanji setia lah istilah dia. Tapi dia ada dia punya dia panggil simbolik ataupun dia punya ni lah, macam salam ataupun itu masing-masing.
Macam-macam saibah, dahi belaga dahi pun ada. Mulut belaga mulut tu tak tahu lagi lah. Ada macam-macam lah. Ada yang pegang serban, ada yang salam direct, ada yang macam-macam lah. Tak ada yang apa, macam-macam. Dia sekarang ni pun masyhur pula apa, penumbuk, ulaga penumbuk. Siap apa, KKN apa, MSN, MKN jangan hantar kan, jangan laga penumbuk. Isu apa pula tak tahu lah. Apa ni dia laga apa pun tak tahu. Berbai'ah maksudnya berjanji setia lah, untuk mengikuti apa yang akan disampaikan lah. Itu berbai'ah. Berbai'at. Berbai'at. Ya, sebab tu di dalam tarikat dia yang amalkan ni. Jadi tarikat dia ada guru dia kan. So semua anak murid yang bersedia untuk mengikuti tarikat tu, dia kena berbai'ah lah dengan guru dia, berjanji setia. Macam-macam cara lah. Tu yang saya cakap, laga dahi pun ada tu, jangan terkejut. Perempuan dia kata laga mulut. Kacau. Ada tu, ambil kesempatan lah. Tarikat-tarikat yang biasa, tarikat-tarikat yang okey pun ada, yang sesat pun ada. Yang sesat ni ambil kesempatan. Jadi Sayyidina Ali berbai'at maksudnya berjanji setia untuk taat di bawah pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman. Lepas dia jadi khalifah, orang ni pula bai'at dengan dia. Cuma kita kata hukum bai'at ni sunnah. Sunat lah. Cuma kita ni sekarang ni kalau semuanya nak berbai'at dengan siapa kan. Kalau tarikat dia meneruskanlah sunnah bai'at tu. Sekarang ni kita tak tahulah kalau siapa yang ikut tarikat dia bai'at dengan guru dia. Panjang kalau bab bai'at saja, panjang, semua pembahasan dia di dalam bab tasawuf. Ya saya. Oh, ya ke? Cinta sedekah. Okey, terima kasih Ji. Dia Abu Zar ni di antara sahabat-sahabat Nabi yang zuhud. Dia ada dua orang sahabat Nabi yang terkenal zuhud, Abu Zar dengan Abu Darda. Jadi antara sifat-sifatnya suka bersedekah kan. Jadi dapat gelaran tu lah, cinta sedekah. Sikit-sikit dengan kalau customer service tu lain sikit lah. Cinta sedekah. Dia Indonesia dia ada wese kan. Kita tak tahu kan wese benda. Wese WC dia wese. Dia A B C, kita A B C dia bunyi kan dia. A B C. Jadi kalau WC wese. Washing closet, bilik air. WC. Mula-mula saya ngajar 4 tahun juga di Indonesia pun. Mula-mula pening juga lah, lama-lama tahu. Tapi ni CS baru tahu ni ya, CS rupanya cinta sedekah. Terima kasih bang. Bukan penganut faham Syiah. Ini maksudnya ada dakwaan lah ni. Dalam buku-buku yang ditulis oleh Barat dan kadang-kadang di over oleh penulis-penulis Islam bahawa benih-benih Syiah sudah dipunyai oleh sahabat-sahabat Nabi pada waktu beliau masih hidup. Di antara orang yang berfahaman macam itu terdapat sahabat-sahabat yang utama iaitu Abu Dzar, Salman Al-Farisi, Miqdad yang saya dengar selalu Miqdad dan lain-lain radhiyallahu ta'ala anhum. Kata mereka itulah apa penulis-penulis tu. Keterangan ini tidak mempunyai sandaran yang kuat kalau tak akan dikatakan keterangan palsu yang tidak benar. Abu Dzar dan kawan-kawan beliau itu tidak pernah berfaham bahawa Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala tentang khalifah, bahawa khalifah harus turun-temurun dari anak ke cucu dan lain-lain sebagainya, seperti fahaman Syiah.
Mungkin ada sahabat Nabi yang berfahaman bahawa Saidina Ali lebih mulia dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kerana beliau saudara Nabi dan menantu Nabi, tetapi mereka bukan berfahaman bahawa khalifah sesudah Nabi wafat mesti Saidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Buktinya mereka semua membai'ah mengangkat Saidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah yang pertama. Maknanya kalau geng-geng nama-nama yang disebutkan Abu Dzar, Salman Farisi, Miqdad radhiyallahu anhu, dah tentulah dia akan mempertikaikan kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Akan timbul isu dari situ. Kenapa tak masa tu bangkitkan isu tu? Dia orang berbaiat je Abu Bakar Siddiq. Maknanya itu hanya dakwaan sajalah. Dia ada dalil yang lebih kuat lagi ni. Saya takut nanti dia bahas kot akan dalam kitab. Okeylah, sampai dalil yang dipakai Quran semua. Nanti insyaAllah nak try kalau boleh selesai Syiah ini, kalau boleh. Cuma dah dalil apa hujahnya, nanti dia cerita dulu, lepas tu jadi berdatangkan hujah, fahaman dia, hujah dia, lepas tu jawab kita, dalil kita, jawab balik pada hujah dia, panjang. Mesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah. Nabi Muhammad SAW setelah selesai mengerjakan tugas menyampaikan wahyu ilahi selama 23 tahun, meninggal dunia ataupun wafatlah pada tanggal ni tarikh lah, pada tarikh 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ini masyhur lah. Bertepatan dengan 8 Jun tahun 632 Masihi. Beliau Nabi Muhammad SAW tidak berwasiat siapakah yang akan menggantikan baginda sesudah wafat, tidak pula memberikan petunjuk bagaimana cara-caranya memilih pengganti beliau. Rupanya hal ini diserahkan kepada kebijaksanaan umat Islam saja sesuai dengan keadaan semasa, tempat dan situasi ketika itu. Memang Nabi ada menyuruh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam sembahyang pada ketika baginda sakit. Begitu juga pernah Nabi menyuruh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjaga kampung halaman pada ketika baginda pergi berperang. Akan tetapi hal ini tidak langsung mengenai khalifah yang akan mengganti baginda sesudah wafat. Benarlah, kalau yang antara ulama kata dalil yang paling kuat tu Sayyidina Abu Bakar tu, itulah dia antaranya dia jadi imam. Yang kisah dia nanti ada, yang bahkan ketika disuruh Aisyah, suruh bapa dia kan Abu Bakar Siddiq, Aisyah tak tahu, Abu Bakar takkan sanggupnya suruh Sayyidina Umar. So, Nabi marah. Nabi marah. Nabi kata suruh Abu Bakar juga. Kau orang ni macam keluarga Yusuf, lain di mulut, lain di hati. Maknanya Umar dah naik, Nabi suruh Abu Bakar juga, suruh Abu Bakar juga. Apa salahnya kalau Umar naik pun kan? Tapi Nabi suruh Abu Bakar. Di situ kenapa Nabi desak Abu Bakar yang jadi imam? Walaupun Nabi taklah kata sebab apa dia inilah yang akan menggantikan aku nanti lepas aku wafat, tak juga. Tapi desakan Nabi supaya Abu Bakar jadi imam, bahkan nak dicadangkan ganti dengan Umar pun Nabi tak setuju. Itu bawa imam semayang. Isyarah lah kan. Imam semayang kan, semayang ni kan memimpin semua umum. Kan, takbir, imam rukuk, kita rukuk. Imam tidak, itu kan isyarah, memimpin. Semayang tu kan tiang agama. Tiang as-salatu imanuddin wa man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa dirikan semayang, dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa tinggalkan semayang, tinggalkan, meruntuhkan agama. Seolah-olah macam Abu Bakar Siddiq itu dialah yang akan memimpin agama bagi sahabat-sahabat. Isyarah lah. Walaupun Nabi tak sebutlah sarahatan dia akan jadi khalifah.
pimpin semayang, pimpin agama, pimpin tiang agama, pimpin agama, pimpin agama, pimpin dunia. Isyarah lah tu. Mana Ali? Suruh Ali jadi imam. Tak ada. Marah Syiah ni. Memang maka pada hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, spontan sahabat-sahabat terkemuka, orang-orang Ansar, yakni orang Madinah dan orang Muhajirin yang berpindah dari Mekah ke Madinah berkumpul di satu balai yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang utama datang pula ke situ, ikut berkumpul bersama orang-orang Ansar dan Muhajirin. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menantu Nabi dan saudara sepupu Nabi tidak datang ke mesyuarat itu kerana beliau sibuk di rumah mengurus jenazah Nabi yang belum dimakamkan. Dalam mesyuarat itu kaum Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah katanya. Ubaidah gitu. Sa'ad bin Ubadah. Orang Madinah, orang Ansar, untuk menjadi khalifah, sedang orang-orang Muhajirin mencalonkan Abu Bakar, Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum. Ni dia ceritalah, sebenarnya cerita tentang masalah ni masyhur, termaktub di dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab ulama lah. Dia asal dia bila Nabi wafat, kemudian solat jenazah pun panjang, bab solat jenazah ni. Solat jenazah siapa nak jadi imam untuk mensolatkan jenazah itu panjang. Jadi setelah tu nak uruskan jenazah, tiba-tiba orang Ansar, orang Madinah sudah pun bersiap-siap untuk melantik pengganti Nabi. Sebab Madinah negara dia, tanah dia, negara dia lah. Orang Muhajirin, orang Muhajirin berhijrah daripada Mekah ke Madinah. So memang tuan punya tanah lah, tuan punya negara lah yang layak jadi ketuanya. Muhajirin pendatang, Muhajirin pun pendatang. Nabi lain lah sebab Nabi kan, dan namanya Nabi, lepas tu Nabi dilantik jadi ketua di Madinah. So bila Nabi dah wafat, maka yang akan jadi ketua mestilah orang Madinah, sebab tanah dia, negara dia. Bukan negara lah, kita kata ketika itu negeri kot dia. Tapi bila Abu Bakar Siddiq dengar kata orang-orang Ansar, orang Madinah, dia nak lantik ketua, maka cepat-cepat Abu Bakar pergi. Masa tu tertinggal sekejap pengurusan jenazah. Tapi Sayyidina Ali, kalau semua pergi, takkan semua nak pergi kan. Maka dia tinggal lah, dia tak pergi. Dia tentulah keluarga kan yang akan menguruskan jenazah. Maka sebab Sayyidina Abu Bakar Siddiq bukan tidak mementingkan jasad Nabi ataupun jenazah Nabi untuk diuruskan. Ada perkara yang lebih besar lagi daripada itu. Ada perkara yang lebih besar lagi, iaitu pelantikan ketua. Mana kalau tak ada ketua lepas ni memang huru-hara lah. Nabi wafat saja pun dah huru-hara dah kan. Sayyidina Umar pun dah bingung dah, nak pancung siapa yang kata Nabi wafat. Nabi tak wafat, Nabi pergi bermunajat macam Nabi Musa pergi munajat Bukit Tursina, macam-macam. Siapa kata Nabi wafat, aku pancung kepada dia. Kalang kabut dah. Sayyidina Osman lagi kebingungan tu, pergi salam pun tak dengar lah. Jadi kelang kabut. So sahabat Bakar menganggap urusan untuk melantik itu lebih penting daripada urusan menguruskan jenazah Nabi. Bahkan sudah ada orang untuk menguruskan jenazah Nabi, tak perlu ramai-ramai lah kan. Maksudnya kalau dia tak, sebab dia tak pergi dekat Bani Saqifah tu, nanti mungkin akhirnya dah dilantik, dah dirasmi, tiba-tiba kita nak lucut jawatan pula kan. Sebelum pelantikan berlaku, dia dah sampai dah. Itu pembahasan panjang dalam kitab-kitab Arab dah. Jadi di sini dia cerita biasa je lah, dia tak cerita dari sudut tu lah, dia cerita situasi biasa je. Jadi Sayyidina Ali tinggal untuk menguruskan jenazah Nabi, Siti Fatimah dan lain. Adapun Sayyidina Ali tidak ada yang mencalonkan beliau, mungkin kerana umur beliau masih muda, sangat muda ketika itu. Jadi dalam proses itu maknanya bila dia orang lantik Sa'ad bin Mu'adh, maka Abu Bakar datang beritahu Nabi kita tidak akan ada kaum melainkan di kalangan Quraisy. La takunu al-amiru illa min Quraisy. Tidak ada amir melainkan daripada kalangan Quraisy. Tidak akan boleh jadi ketua melainkan di kalangan Quraisy. Itu ada hadis Nabi SAW. So akhirnya
Bila orang Ansar dengar tu, Nabi cakap, hadis Nabi kan, Nabi kata tidak boleh jadi ketua melainkan di kalangan Quraisy. So Quraisy Muhajirin. So ketika itu panjang cerita dia, akhirnya dia kata pilih Sayyidina Abu Bakar, kata pilihlah antara Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sayyidina Umar pun bangkit naik terus bayang Abu Bakar. Okey, kami nanti engkau jadi khalifah terus. Semua orang tengok Umar baiat Sayyidina Abu Bakar, semua pun ikut bayang Abu Bakar. Akhirnya jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar tak nak. 3 bulan dia menangis. 3 bulan dia menangis. Dia suruh Umar jadi khalifah. Dia tak nak. Dia belum nak terima jawatan tu, berat. Dia suruh Umar. Dia suruh sebab Umar ni memang ada daya kepimpinan lah. Umar ni kan Nabi kata, iza kana Nabi ba'ni la kana Umar. Kalau ada Nabi selepas aku, Umar paling layak. Jadi kat 3 bulan jugalah dia bersedih, menangis, tak mau terima jawatan tu. Kalau kita sedih 3 bulan tak dapat jawatan. Pernah satu peristiwa, satu orang Ansar, silap saya lah, seorang sahabat Nabi lah. Dia ingin memiliki tanah kot. Saya tak ingat cerita dia, lebih kurang macam tu lah, di sekitar Masjid Nabawi. Di sekitar Masjid Nabawi. Lepas tu dia dia mohon kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, akhirnya Abu Bakar bagi masa jadi khalifah. Lepas tu bila Umar dapat tahu, dia pergi jumpa Abu Bakar Siddiq. Dia kata, mana boleh, kau tak boleh bagi tanah ni tanah Masjid Nabawi kan. Masa tu Abu Bakar jadi khalifah dah. Mana khalifah dah benar kan. Umar protes, kenapa kau bagi ke dia? Tahu Sayyidina Abu Bakar jawab apa? Kalau kita jawab apa? Aku khalifah, kau suruh lantik kau jadi khalifah, kau tak nak, sekarang kau nak bising-bising pula. Aku jadi khalifah, aku bagi hak aku nak bagi. Sayyidina Abu Bakar jawab apa? Itulah Umar, aku dah buat silap dah. Betul, kau yang layak bagi wakil, aku dah buat silap dah. Aku tak layak jadi khalifah, kau yang sepatutnya jadi khalifah. Umar terus terdiam. Umar terus terdiam. Dia tak tahu. Faham? Umar tak setujulah Abu Bakar benarkan orang tu ambil tanah di sekitar Masjid Nabawi. Dia terus pergi jumpa Abu Bakar. Kenapa? Apa engkau ni bagi kat dia? Sayyidina Abu Bakar kata, itulah aku cakap aku tak layak jadi khalifah, aku dah buat silap dah. Engkau yang sepatutnya lebih layak jadi khalifah. Tu tak jadi nak marah dia. Tak apa, engkau teruskan jadi khalifah. Kalau kita, aku khalifah, engkau siapa? Kau dulu suruh lantik, kau main lagi, kau tak nak. Sekarang tiba-tiba kau nak protes pula. Kalau kita lah kan. Saya lah, tuan-tuan tak tahulah. Mungkin macam Abu Bakar kot. Jadi akhirnya Abu Bakar, maka Sayyidina Ali tak ada calon ketika itulah. Tak ada isu pun masa tu, memang tak ada isu pun antara Sayyidina Ali ke Abu Bakar, Umar, tak ada isu. Dia orang je bangkitkan cerita ni, menimbulkan keraguan ataupun asabiah, ta'assub di kalangan umat Islam tu je. Ada setengah orang terus hairan lah, kalau ayah pin pun orang boleh ikut, apa lagi bab ni kan, manusia. Sesudah sedikit perdebatan yang tajam antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, sepakatlah mereka untuk memilih Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala sebagai khalifah yang pertama pengganti Nabi. Sebagai tindakan sebagai dikatakan di atas, sayang sekali Sayyidina Ali tidak menghadiri pertemuan itu kerana sibuk di rumah. Tidak hadirnya beliau bukanlah kerana enggan, tetapi kerana soal teknik saja, iaitu kerana sibuk menguruskan jenazah Nabi SAW. Memang dapat dikatakan pula bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dan isteri beliau Siti Fatimah radhiyallahu taala anha rasa kurang senang dengan mesyuarat di Bani Sakhifah Bani Sa'idah itu, kerana mereka itu berpendapat ada lebih baik menyelamatkan jenazah Nabi dahulu daripada perebutan khalifah. So Sayyidina Ali rasa pengurusan jenazah Nabi itu lebih penting menurut dia lah, buat dia. Bagi dia lebih penting untuk dia menguruskan jenazah Nabi daripada mengatasi masalah perebutan khalifah itulah. Tapi Abu Bakar Siddiq nampak lain. Dan dia nampakkan jenazah takkanlah 124,000 nak urus jenazah kot. Cukup 10 orang pun cukup lah kan.
Ini ada, kalau tak ada masalah tu mungkin dia orang akan sama-sama uruskan, tapi dah ada masalah besar. Di sini dia punya hikmah dia. Macam-macam ulama keluarkan hukum di sini. Maknanya daripada perkataan atau biasa kita dengan akhafud dararain, memilih permasalahan yang lebih ringan mudaratnya. Maknanya ini ada kemaslahatan juga, ini pun ada kemaslahatan. Darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menolak kefasadatan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Menguruskan jenazah Nabi satu maslahat itu. Tapi fasad yang mungkin timbul setelah pelantikan khalifah nanti bukan orang yang sepatutnya di khalifah, jadi itu masalah besar nanti. Itu melibatkan seluruh Madinah nanti, bahkan seluruh Islam. So bakal memilih bahawa ini lebih penting, bukan menganggap itu tak penting. Ini lebih bahaya kalau tak diatasi. Kalau jawatan khalifah tu tak, perebutan kuasa tu kalau tak diselesaikan, dia akan menimbulkan bahaya lebih besar lagi. Dan jenazah Nabi dah ada yang uruskan, okey. Tak perlu semua orang uruskan jenazah Nabi. Bukan menganggap tak penting pengurusan jenazah, ada benda yang lebih bahaya yang akan timbul kalau tak diselesaikan. Daripada situ ulama ambil banyak faedah lah daripada kisah ni. Tetapi sahabat-sahabat Nabi yang utama yang berkumpul di Sakhifah Bani Sa'idah berpendapat bahawa pemilihan khalifah yang mendesak dan perlu disegerakan guna mencari pemimpin yang akan memimpin secara upacara pemakaman Nabi, dan juga untuk jangan kekosongan kekuasaan hinggalah boleh menimbulkan hal-hal yang tidak diingini. Yalah, besok jenazah Nabi nak tanam kat mana, siapa nak semayangkan, macam mana nak semayangkan, so siapa nak buat keputusan sekarang ni? Nabi dah wafat. Betul? Nabi dah wafat ni, tak ada ketua. Bila tak ada ketua, so kat mana nak tanam? Siapa nak semayangkan? Macam mana nak semayangkan jenazah Nabi? Sebelum ni Nabi jadi imam semayang jenazah orang. Okey, sekarang ni kalau Nabi sendiri punya jenazah, boleh ke tak boleh disemayangkan? Perlu disemayangkan ke? Perlu diimamkan ke? Tak perlu diimamkan ke? Dan nak ditanam di mana? Yang tahu semua Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq yang selesaikan semua masalah. Jadi dia yang kata Nabi tak perlu diimamkan, semua masuk semayang saja. Kemudian dia yang kata Nabi tanam kat mana? Dia kata Nabi pesan kat dia, pernah pesan kat dia, tanam di mana dia meninggal. Di situ juga, di bilik Nabi juga dikebumikan. So mana bila nak Abu Bakar pun ketika itu dah dilantik jadi khalifah, jadi semua orang taat, selesai masalah. Cuba kalau dia belum jadi khalifah, siapa nak ikut cakap dia? Kan? Mungkin sebahagian besar ikut, tapi mungkin juga sebahagian tak ikut. Itu lebih penting. Lepas tu bila imam kalau batal, makmum terabur. Betul? Imam bangun rakaat kelimanya, makmum dah terabur dah. Betul? Ada yang berdiri ikut, ada yang duduk, ada yang kejap berdiri, kejap duduk. Tengok orang tu duduk balik, berdiri balik. Ada yang subhanallah, ada yang panik, macam-macam. Imam silap sikit je nampak tu. Peranan imam tu kalau tak ada imam lagi lah. Demi untuk menjaga keutuhan dan dalam lingkungan umat Islam, pemilihan khalifah pengganti Nabi harus dikerjakan secepat mungkin agar jangan kemasukan angin perpecahan. Begitulah jalan fikiran sahabat-sahabat Nabi yang berkumpul di Sakhifah Bani Sa'idah ketika itu. Di sini kita kata ijtihad masing-masing lah. Ijtihad Sayyidina Ali dengan ijtihad sahabat yang lain. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala membai'ah. Macam mana Ji? Ada break ke? 10 suku. InsyaAllah kita 10 minit lagi tandas ke apa, Syed Demak ke, teh tarik ke apa ke. Nanti kita sambung. Sayyidina Ali membai'ah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lepas ni insya-Allah 10-15 minit rehat.